اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الله 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 يا ربي يا خير معطي الله الله وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd.
Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabiyyu was-Sanusiyyu wa atala fi syarhil kubra fi raddi ala man yaqulu bi kifayatit taqlidi. Alhamdulillah. Sambungnya laginya, wa dhahaba, dan telah memperjalanilah, ilaihi, kepadanya, ila adamil kifayatit taklid fil iman, kepadanya, kepada adami kifayatit taklid fil iman, kepadanya, kepada tidak dimemadakan taklid pada iman. Artinya wajib nazar pada dalil itu di sisi qauni ialah wajib sebagai wujubal usuli, sehingga dikukuhkan muqallid itu kafirun. Nah, lalu siapakah yang memperjalani pendapat ni? Kata dianya, wa dhahaba ilaihi, dan telah memperjalani ilaihi, kepadanya ini pendapat, yaitu adami kifayatit taklid fil iman, tidak memada taklid pok turu pada iman. Pa'i bagi dhahaba Ibnul Arabiyyu, oleh Ibnul Arabi. Itu Ibnul Arabi di sininya bukan Muhyiddin Ibnu Arabi. Itu panggil Ibnu Arabi As-Sufi. Ibnu Arabi sini ialah Ibnul Arabi, iaitu Al-Faqih. Itu lagi nanti di dalam tu ada dinyatakan. Siapa lagi selain daripada Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Faqih yang menjalani pendapat ni? Was-Sanusiyyu, dan Imam Sanusi, atau pada kata Ibnul Arabi. Artinya telah memperjalani kepada ini pendapat, iaitu tidak dimemadakan taklid pada iman tu oleh Imam Sanusi. Nah, tu namanya Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Tu ada orang dalam YouTube kata Imam Sanusi namanya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ayah dia. Nah, ni. You know what video nak kritik orang. Biar dia lah. Wa atala, dan telah memanjanglah ia sini kembali pada Sanusi ni. Itu kembali kepada Imam Sanusi, karena marji' dhamir lebih orang panggil afdal tu ialah yang paling dekat. Lebih-lebih lagi qarinahnya fi syarhil kubra tu. Wa atala, dan telah memanjang, yakni pada huraian, pada perbahasan tentang tidak dimemadakan taklid pada iman. Itu wa atala ay as-Sanusiyyu. Fi bayani adami kifayatit taklid fil iman. Pada menyatakan ketiadaan memada taklid pada iman tu, Imam Sanusi memanjangkan perbahasan tersebut fi syarhil kubra, dalam syarah al-kubra. Syarah al-kubra tu ada kat bawah tu. Tu cetakan baru pun ada, cetakan lama pun ada. Itu Hasyiah Humaidi kalau tak silap. Ya sekali lalu dah Syarah Kubra dengan Hasyiah dia Humaidi. Memanjang apa di dalam kitab Syarhil Kubra? Fi raddi, pada menolak, pada merak, mana menolak, alaman, di atas mereka, yakni ulama, yaqulu, yang berkatalah ia man, yakni ulama, bi kifayatit taklidi, dengan dimemadakan taklid. Tu
Jadi ada ulama yang kata memada iman dengan taklid. Lalu Imam Sanusi menolak di atas pendapat ulama yang mengatakan memada dengan taklid dengan panjang lebarnya dalam kitab Syarah Kubra. Dah. Habis situ. Tapi kalau tepi ni kata lakin, terus lagi. Lakin sungguh berkata Imam Sanusi menjalani pendapat di atas pendapat bi'adami kifayatit taklid fil iman, dengan tidak boleh memadakan taklid pada iman tu istidrak pada kata wazahaba dia. Sungguh berkata Imam Sanusi memperjalani di atas pendapat yang mengatakan ketiadaan memada taklid pada iman, lakin akan tetapi nuqila dinaqalkan annas Sanusiyya, akan bahawasanya Imam Sanusiyya itu raja'a, kembali dia anzalika, yakni meninggalkan demikian itu pendapat. Tu anzalika ay anzalika an adami anzalika zalika adami kifayati taklid lah. Daripada demikian itu ketiadaan memadakan taklid. Tu. Waqala, dan telah berkata oleh Imam Sanusi bi kifayati taklidi, dengan dimemadakan taklid pada iman. Itu hak dinaqalah tu. Betul ke tak naqalah tu? Wallahu a'lam lah. Nanti kita kelalulah nanti Imam Ibrahim Bayjuri kata macam mana di dalam tu dah. Lakin sungguh berkata lah, istidrak pada ke istidrak lagi. Sungguh berkata dinakalkan, sesungguhnya Imam Sanusi itu rojok kembali meninggalkan pendapat yang lama, iaitu pendapat yang mengatakan adami kifayatit taklid fil iman, dengan mengatakan kifayatut taklid fil iman, dimemadakan taklid pada iman. Lakin ni kata Imam Muhammad Al-Fadhali, lakin akan tetapi lam naro, tidak kami lihat fi kutubihi, di dalam segala kitab-kitabnya, kitab-kitab Imam Sanusi. Dan segala kitab-kitab Imam Sanusi ini banyaklah. Surah, syarah sughra, sughra, wusta, syarah wusta, kubra, syarah kubra, itu segala kitab-kitab Imam Sanusi. Kami tidak pernah lihat dalam kitab-kitab Imam Sanusi illa, melainkan yang kami lihat al-qawla, akan perkataan bi'adami kifayatihi ay kifayatit taklid. Tu katanya Syekh Muhammad Al-Fadhali. Tu ya kata itulah dah ni. Istidrak alal istidrak dia panggil. Tu. Sungguh pun kata dinakal ke bahawa Imam Sanusi itu kembali meninggalkan pendapat yang lama, yakni tidak dimemadakan taklid pada iman, dengan pendapat yang baru dengan kata dimemadakan taklid pada iman. Sungguh pun kata lagu tu, katanya Syekh Muhammad Al-Fadhali, aku tak pernah tengok dalam mana-mana kitab Imam Sanusi, melainkan pendapat Imam Sanusi itu ialah pendapat yang mengatakan bi'adami kifayatit taklid fil iman, tidak dimemadakan taklid pada iman. Artinya al-muqallidu kafirun, kafir. Berat tu. Baik, habis. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, kata oleh Syekh Ibrahim Bayjuri, qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan bagi musannif, wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi was-Sanusi. Perkataan ni ai zahaba, ini nak tafsir. Ai zahaba, telah memperjalanilah kedua-duanya, ila qauli ba'dihim, kepada pendapat sebahagian mereka itu ulama, bi'adami kifayatit taklidi, dengan ketiadaan memada taklid pada iman.
Kalau gitu wa annal muqallada, dan sesungguhnya muqallida tu. Apa jadi muqallada tu? Muqallid nah. Wa annal muqallida, gitu. Wa annal muqallida, dan sesungguhnya muqallid itu kafirun, ialah seorang yang kafir. Tuh. Jadi pendapat ni agak orang panggil melampau lah sikit. Nah, karena pendapat yang sahih itu sebagaimana perbahasa yang telah lalu, iaitu muqallid itu sah imannya tu serta berdosa kalau dia ahli nazar. Itu di atas pendapat yang rajih yang kuat, iaitu pendapat yang mengatakan tilik fikir nazar pada dalil itu ialah wajib sebagai wujubal furu'i, wujubal syar'i, tapi bil qaidi. Apa qaidnya? Ahliyatun nazar. Nah, kaidnya orang itu mestilah orang yang berkeahlian pada nazar. Itu ambil. Ada pohon ni agak kerahlah sikit. Tapi ala kuliahnya semuanya khilaf muktabar. Khilaf muktabar ni. Sebab tu ada menjalani di atas pendapat ni. Sebab apa? Sebab nak menakuti ke orang itu jangan bermudah-mudah dalam ilmu akidah. Nah, kalau duk waktu ambil pendapat hak lega, hak kengeh semua, jawab dia ke hari tak ngaji. Setara ada pendapat ni disebutlah kitab pun mana dah tak ngaji. Kalau kengeh tu, tak apa, sunat ayat. Siaplah. Pakai tinggal teguh lagi, tak tahu akidah di mana. Tu. Pas kita orang awal lah ni, lagi teruk dah lah ni. Nah, tak tahu batasan-batasan iman. Siapa mana mau malaikat pun boleh buat main-main. Nah, perkara-perkara bahasa sensitif akidah, teras, pegangan usul dalam agama, boleh buat perkara tersebut bermain-main. Tala'ub dia panggil, bermain-main, tala'ub fiddi, bermain-main pada agama. Kenapa tu? Karena kejahilan. Padahal hanya orang mengajar usul, orang mengajar akidah ni ramai lagi. Nah, tu, dan pendapat-pendapat yang keras ni disebut-sebut lagi. Walaupun pendapat ni kita tidak ikut, tetapi disebut-sebut lagi. Itu pun ramai juhalah. Cuba bayangkan kalau kita tak sebut pendapat ni, kita sebut pendapat orangnya, iaitu nazar, fikir tilik pada dalil dan dalam ilmu akidah ni hanya sunat juga. Masih sunat ke? Pakai dak terus lah. Ngorah ngaji agama malah ngaji dah sunat. Tu tengok. Amal Ibnul Arabi, adapun bermula Ibnu Arabi, fa ibaratuhu, maka ibaratnya ibarat Ibnu Arabi. Mana cakap dia, cakap Ibnu Arabinya musarrihatun, kata dengan secara terang-terangan, jelas selalu. Tak ada dengan secara kinayah dah. Musarrihatun tu artinya dengan secara jelas. Dengan secara terang-terangan. Ibarat dia tu ibarat yang sarihah. Ibarat yang jelas, bukan kinayah sindir-sindir gitu, boleh duk tangguh lagi orang panggil makna yang lain. Dak kata terus, kata mana jelas-jelas. Itu maksud. Tu. Amal Ibnul Arabi, adapun bermula Ibnul Arabi al-Faqih. Fa ibaratu Farabi terjawab bagi amat, maka bermula ibarat cakapannya Ibnu Arabi ni musarrihatun bidzalika, kata dengan terang-terangan jelas, bidzalika ai bi'adami kifayatit taklif fil iman. Bidzalika ai bi'adami kifayatit taklif fil iman. Dengan demikian itu, demikian ketiadaan memada taklif dalam iman. Tu kata dia tu jelas tu. Mana nahnya? Wa nasuha, dan bermula nasnya ibarah. Wa nasuha, dan bermula nah ibarat. Tu nah ibarat bagi Ibnul Arabi Al-Faqih itu yang kata ini.
wala yasihhu an yuqala subhanahu wa ta'ala ya'lamu bitaklidi kama qalat jama'atun minal mubtadi'ina. Tengok. Ini berkata Ibnul Arabi Al-Faqih ni. Dia kata kena. Kata Ibnul Arabi wala yasihu, dan tidak sah, tak betul, tak kena an yuqala, bahawa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu, diketahuikan akan Allah, mana gitu, bitaklidi, dengan cara pak tu. Tu tak betul tu orang hak kata kena Allah. Nah, ma'rifatullah, al-imanu billah, beriman dengan Allah, kena Allah, percaya pada Allah tu dimemadakan dengan taklid tu tak betul. La yasih, tak betul, tak sah, tak betul maknanya. Wazalika yuqalu tadi, wazalika yuqalu, gitulah. Wazalika yuqalu Allah ya'lamu bitaklid kainun kama, dan bermula demikian itu yang berkata dengan Allah Ta'ala tu diketahuikan dia dengan secara taklid itu dimemada, adalah ia kama qalat, seperti mana barang yang telah diberkatalah jama'atun, oleh satu jemaah, satu fuq yang ramai lah ni jamaah kan, minal mubtadi'ina, daripada fuq ahlul bid'ah. Tu je marah benar ni. Ibnul Arabi kata fuq yang mengatakan Allah tu dimemadakan kena dia dengan secara taklid, fuq ni jama'atun minal mubtadi'in. Ini dah satu jemaah daripada fuq ahlul bid'ah wad dhalalah. Tu tengok. Kenapa la yasihu? Kenapa tidak betul? Li'annahu, kerana sesungguhnya, halawasya'an, li'annahu, kerana sesungguhnya halawasya'an, laisa qawlu wahidin minal muqalladina, tidak adalah perkataan satu orang pun daripada orang yang diikuti. Muqalladi ni, bukan muqallidi, muqallad, orang yang diikut. Laisa qawlu wahidin, la pada kata la yasihu. Kenapa tak betul perkataan ahlul bid'ah yang mengatakan Allah tu cukup dimemadakan kena ketahuikan dia tu dengan syarat taklid? Li'annahu, kerana sesungguhnya halawasya'an, laisa qawlu wahidin minal muqalladina aula bittiba'i min qawli ghairihi ma'a kauni aqwalihim mutadaddatan wa mukhtalifatan. Ilah tu iqra ila akhir ibarah. Ibarat ni kena dicek dalam kitab Ibnul Arabi Al-Faqih lah. Kitab apa lah ni orang panggil cara homework, hijau rumah. Tu cara alim ulama dulu nak hijau rumah, dia buat gini. Dia tak bagi nota kaki, rujuk ke muka surat berapa, muka surat gapo, kitab gapo, dia tak bagi. Lepas tu tugasnya kita lah, kalau orang menuntut ilmu sungguh, kita pergi cek pula. Tu bagaimana bunyi ibaratnya. Sampai akhirnya bunyi lagu mana. Kenapa tidak sah dikatakan bahawa Allah Ta'ala tu diketahuikan dia dengan secara taklid, sebagaimana yang dikatakan oleh satu jemaah daripada puak ahlul bid'ah? Li'annahu, karena sesungguhnya halawasya'an, laisa qawlu wahidin minal muqalladina, tidak ada satu perkataan pun daripada seorang yang diikuti, aula, terlebih utama, bittiba'i, dengan diikutkan, min qawli ghairihi, daripada perkataan yang lainnya, orang yang lainnya lain daripada muqalladin, ma'akauni aqwalihim, serta keadaan perkataan mereka itu muqallad, orang yang diikut tu, mutadaddatun, berlawan-lawanan, wa mutadaddatan, berlawan-lawanan,
wa mukhtalifatan, dan bersalah-salahan. Tuh. Artinya kalau kita kata iman ni dimemadakan dengan taklid, nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Nak ikut Pak Mak? Pak Mak kata Tuhan lagu ni. Nak ikut Pak Leh kata Tuhan lagu ni. Nak ikut Zaid kata Tuhan lagu tu. Nak ikut Selamat kata Tuhan lagu ni. Tak sama belaka, faham tak? Lepas tu tu. Kalau dimemadakan dengan taklid, artinya betul belaka lah mukallaf tadi. Orang yang diikut. Sedangkan tidak ada satu perkataan daripada seorang pun mukallaf yang diikut tu terlebih utama dengan diikutkan daripada perkataan yang lain. Serta keadaan perkataan pendapat-pendapat mereka itu mukallaf tu jadi saling berlawan-lawanan, saling bersalah-salahan. Nak ikut yang mana? Nampak tak? Jadi kalau iman dengan Allah Ta'ala ni, percaya pada Allah Ta'ala, kenal Allah, tahu tentang hukum sifat Tuhan, hukum ketuhanan Tuhan tu dimemadakan dengan taklid, maka mukallaf ni betul belaka lah hurai tentang Tuhan lagu mana pun. Nampak tak? Zaid cerita Tuhan lagu tu, Pak Mak cerita Tuhan lagu ni, Pak Leh cerita Tuhan lagu ni. Jadi kita nak ikut mana? Belaka-belaka tu belaka, padahal tak serupa belaka ni. Zaid cerita lagu ni, Pak Mak cerita lagu tu. Lepas tu tu dah. Maka kerana tu tak sah, la yasih, tak sah an yuqala yang Allah Subhanahu wa taala tu ya'lamu bitaklid kama qalat jama'atun minal mubtadi'in. Tak betul perkataan mereka yang mengatakan Allah tu diketahuikan dia dengan secara taklid di memada, seperti mana telah berkata oleh fatufuq jemaah di kalangan ahlul bid'ah. Tu kalau dimemadakan taklid pada iman billah, artinya mukallaf orang yang diikut tu semua betul belaka. Sedangkan perkataan mukallaf, perkataan orang yang diikut tu saling bersalah-salahan, mutadaddatan wa mukhtalifatan, saling bersalah-salahan, saling berlawan-lawanan, saling bersalah-salahan. Kalau dimemadakan dengan taklid, artinya mukallaf betul belaka, tak ada kira nak cerita Tuhan lagu mana betul belaka gitu. Tak boleh. Mesti dengan dalil. Yang bercakap dengan serta dalil itulah yang benar, yang betul. Tu. Kalau setakat cakap sahaja gitu, semua boleh cakap. Itu. Habis. Itu perkataan Ibnul Arabi Al-Faqih. Wa amma Sanusi, ni Allah berkata ammal Ibnul Arabi. Wa amma Sanusi, adapun bermula Imam Sanusi, faqad jaro, maka sesungguhnya kita jawab bagi amat, maka sesungguhnya telah memperjalanilah oleh Imam Sanusi alaihi, di atasnya, ala qauli ba'dihim, di atasnya, di atas pendapat sebahagian mereka itu ulama, ataupun alaihi ala adami kifayati taklid fil iman. Boleh tak? Sah laka nak ajak mana? Alaihi, di atasnya, di atas ketiadaan memadakan taklid pada iman. Imam Sanusi memperjalani di atas pendapat ni di mana? Fil Kubra, dalam kitab Kubra Imam Sanusi. Itu dalam kitab Kubra Imam Sanusi. Kemudian dalam syarah Kubra tu dia rak pula orang yang mengatakan bikifayati taklid fil iman, memada taklid pada iman. Wa nasabahu, dan telah menisbahlah ia Imam Sanusi hu akan ini pendapat. Hu akan hazal qaul bi adami kifayati taklid ini, Imam Sanusi telah menisbahkan ini pendapat ilal jumhuri, kepada jumhur ulama. Jadi Imam Sanusi kata pendapat yang mengatakan tidak memada taklid pada iman dan muqallid itu kafir, Imam Sanusi nisbahkan pendapat ni kepada jumhur ulama. Artinya ini pendapat jumhur, kata Imam Sanusi. Hatta sehingga
Innahu sesungguhnya Imam Sanusi. Innahu atau anna Sanusi ya, bahawasanya Imam Sanusi naqala telah menakolah ia Imam Sanusi hikayatul ijma'i akan cerita ijma' alaihi di atasnya hadzal qauli. Alaihi di atasnya hadzal qauli. Di atasnya di atas ini pendapat bi adami kifayati taklif fil iman. Tu royah pada kata nasabahu tadi. Nah tu. Jadi bukan setakat Imam Sanusi menisbahkan pendapat ni kepada jumhur, bahkan Imam Sanusi menakarkan cerita kata pendapat ni ialah ijma' ulama. Berat tu. Wajaro dan telah memperjalanilah ia Imam Sanusi alaihi di atasnya ala hadzal qauli bi adami kifayati taklif fil imani aidan juga ai kama fil kubra, seperti mana dalam kitab kubra Imam Sanusi memperjalani juga pendapat ni fi syarhis sughra, dalam kitab syarah sughra Imam Sanusi. Turki yang telefon sini apa? Tu artinya Imam Sanusi mengikut pendapat, menjalani pendapat tidak memada taklid pada iman, bukan hanya dalam kitab syarah kubra, bahkan dalam kitab syarah sughra. Tu tengok. Wa naqala dan telah menaqallah oleh Imam Sanusi fihi padanya ai fi syarhi sughra, dalam kitab syarah sughra. Menakal apa tu maf'ul bagi naqalah? Ibarata Ibnil Arabi, akan ibarah cakapan Ibnil Arabi al-Faqih. Imam Sanusi naqal perkataan Ibnil Arabi al-Faqih, wastahsanah dan membilang elok, comel, cantik oleh Imam Sanusi, maksudnya wastahsanah dan membilang elok, membilang cantiklah ia Imam Sanusi akan ibarah Ibnil Arabi, akan ibarah, akan cakapan Ibnil Arabi al-Faqih. Tu bukan setakat nakak ibarat Ibn Arabi, bahkan Imam Sanusi kata bagus, molek ni pendapat ni. Tu mana gitu wastahsanah, membilang elok, membilang comel, betul, molek, bagus, kena ni pendapat ni. Siapa kata? Imam Sanusi. Habis. Kemudian dia nak bagi kita penerangan sikit, takut kita duk ingat ke Ibn Arabi sini Ibn Arabi as-Sufi. Bukan dah. Lalu katanya Syekh Ibrahim Baijuri, wa Ibnul Arabi, dan bermula Ibnu Arabi hadza ini mana ai fi kalamil musannif, pada perkataan musannif wa zahaba ilaihi Ibnu Arabi ni. Ibnu Arabi ini ni huwa, ialah Ibnu Arabi mana? Al-Imamu Abu Bakr, ialah Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Faqihu. Itu. Ibnu Arabi ni ialah Imam Abu Bakar Al-Maliki kalau tak silap. Dia mazhab Maliki. Bi khilafi hal kadang menyalahilah Muhyiddin Ibnul Arabi As-Sufi. Hal kadang Ibnu Arabi Al-Faqih Al-Maliki itu bersalahlah ia bagi Muhyiddin Ibnul Arabi As-Sufi, bagi Muhyiddin Ibn Arabi As-Sufi. Itu bukan mazhab Maliki. Muhyiddin Ibn Arabi di Andalus. Ni pun di Andalus juga. Kalau tak silap Abu Bakar Ibn Arabi Andalus juga dia. Dua-dua Andalus kalau tak silap. Cuba cek balik manakib dia. Kalau tak silapnya dua-dua daripada Andalus. Tapi Ibn Arabi Al-Faqih itu mazhab Maliki. Adapun Muhyiddin Ibn Arabi As-Sufi itu mazhab Daud Zahiri. Mazhab Daud Zahiri. Barangkalinya Ibn Arabi Al-Faqih itu dia keluar daripada Andalus kok, masa kecil-kecil ya. Sebab di Andalus tu kalau kita tengoknya
Tak ada sampailah mazahib arba'ah di situ. Nah, mazhab yang sampai di situnya ialah mazhab Daud Zahiri. Maka sebab itulah Muhyiddin Ibnu Arabi As-Sufi itu bermazhab dengan mazhab Zahiri. Ada ni mazhab Daud Zahiri. Tu ni tokoh kontroversi. Ni. Tokoh kontroversi. Ada ulama yang mewalikan Muhyiddin Ibnu Arabi. Ada yang mengkafirkan Muhyiddin Ibnu Arabi, mulhid dia kata. Musyrik, mulhid, kafir. Itu. Ada yang tawakuf, senyap dia, tak kata apa. Tak berani nak hukum. Takut lajak perahu, susah nak undur gelik. Lepas tu kat mana? Kita nak ikut. Kalau kita tidak mengkaji, kita ikut tawakuf lah. Da'ma kadaro. Tinggal yang keruh, ambil yang jernih. Khudh ma safa, da'ma kadaro. Nanti ni. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Artinya kalau ada perkataan-perkataan Ibnu Arabi yang tidak bercanggah, yang kita boleh faham, maka bolehlah kita nak nakal yang cerdik, yang bagus, yang molek, hikmah. Nabi kata al-hikmatu dhalatul mu'minin. Kebijaksanaan perkataan hikmah itu ialah barang harta pusaka yang tercicir daripada orang mukmin. Di mana kamu mendapatinya, maka kamu ambil. Maka tak ada kira lah. Jadi Muhyiddin Ibn Arabi ni antara gelar dia Syekhul Akbar. Di kalangan orang sufi digelarkan Syekhul Akbar, guru besar, Syekhul Akbar. Muhyiddin, penghidup agama. Itu gelar dia tu Muhyiddin. Kalau tak silap nama dia Muhammad juga. Tu. Lagi gelar dia ada satu lagi kurang ditonjok ialah Ibnu Aflatun. Ibnu Aflatun. Mana anak Aflatun? Anak Plato. Apa Plato? Iaitu tokoh falsafah Yunan. Sebab itulah beliau ni terhimpit ataupun terkesan dengan namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafah. Karena banyak orang panggil mengungkapkan perkataan-perkataan ahlu falasifah. Tu. Seperti kalau falasifah ittihad itu maknanya ialah zat makhluk hulul dengan zat Allah Ta'ala, menyatu, menyerap hingga menjadi satu. Itu kafir lah. Adapun ittihad di sisi pandangan orang sufi iaitu tenggelam, ibarat daripada binasa fana kehendak kita di dalam kehendak Allah. Binasa kemahuan kita di dalam kemahuan Allah. Binasa orang panggil keinginan kita di dalam perintah Allah. Itu diperjelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad. Kitab apa itu? Soal jawab dengan jin. Jin tanya soalan 80 soalan kalau tak silap. Jin jadi anjing jadi anjing warna kuning, gonggong ketah pergi ke Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Apanya? Soalan-soalan daripada fok-fok jin minta Syekh jawab. Maka dia karya kitab sebuti ada kat bawah. Saya nak masuk ke buah Facebook putih dia tu ni. Tengok kata Syekh Wahab Asy-Sya'rani jawab macam mana. Jadi kalau orang taifah sufiyah bila sebut kata wahdatul wujud ataupun ittihad dari itu dengan makna fano, artinya binasa kemahuan seorang sufi itu dalam perintah atau kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Adapun ittihad dari segi orang falsafah pula ialah menyerapnya zat Tuhan dengan zat makhluk jadi satu. Itu kafir tu. Mulhid tu. Tu. Habis. Jadi tokoh ni kontroversi lah. Kita tu kalau nak kata gana-gana kaji lah. Kajian kita tu mungkin tepat, mungkin tak tepat dan sebagainya.
Kalau tanya saya lebih suka ikut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bagaimana? Iaitu kalam-kalam Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi As-Sufi ni, apabila zahirnya bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan tidak boleh lagi ditakwil, tak ada wajah yang molek dah kita nak tanggung, nak ihtimam, maka ketika tu kata madasu. Sudah ni. Tu orang panggil bukan perkataan Ibn Arabi selalu. Ini perkataan yang disusupi oleh musuh-musuh Islam. Itu kalau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bilang tu. Jadi kalau ikut pendapat ni, apabila ada orang yang kritik Ibn Arabi di atas perkataan-perkataan yang memang tidak boleh ditanggung atas wajah yang molek, kita tak kena nak marah lah. Apa? Bukan perkataan Ibn Arabi tu. Itu madasus tu. Gitu senang lah dia dah. Itu. Hak tu ialah boleh setakat tu. Kalau kita nak bela tapi kita tak tahu, tu beratlah. Nak bela Ibn Arabi kita sendiri tak baca, kita sendiri tak tahu. Jadi peninglah jadi. Faham tak? Jadi orang yang nak bela kena baca, kena faham dan boleh hurai seperti mana murak yang dikehendaki oleh Ibn Arabi. Payah tu. Kesenang. Kita tak tahu nak ke mana. Tu. Ada satu kitab kat bawah tu, Majmu' Rasail Sayyid Muhammad Al-Hashimi. Sayyid Muhammad Al-Hashimi At-Tilmisani kalau tak silap. Dia alim usuluddin, alim ilmu kalam, alim ilmu ma'qul dan mengikut Ibn Arabi. Pelik kata. Dalam kitab dia tu banyaklah maratibul wujud. Al-Jili kalau ikut, tapi dia ahli kalam, Asy'ariyah dia. Tu. Susahlah kita nak katakan. Sebab ada orang yang boleh faham, boleh tanggung di atas makna hak molek. Kita tak nak tanggung, kita tak faham. Yang tawakuflah. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikut, jangan kamu buat, jangan kamu turu perkara yang kamu tak tahu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nantinya akal fikiran kita, pendengaran, penglihatan kita akan dipertanggungjawab oleh Allah. Habis. Waqad yufraku, dan sesungguhnya diperbezakan bainahuma, di antara keduanya, bainal imami Abi Bakrin Ibni Arabi Al-Faqih wa baina Muhyiddin Ibni Arabi As-Sufi. Itu mana bainahuma. Waqad yufraku, dan sesungguhnya difarakkan, diperbezakan di antara keduanya Ibnu Arabi Al-Faqih dengan Ibnu Arabi As-Sufi ni. Lagu mana? Fayuqalu, maka dikatakan fil awali ay fil imami Abi Bakrin Ibni Arabi Al-Faqih Al-Maliki. Dikatakan lagu mana? Ibnul Arabi bi'al. Ibnul Arabi bi'al dengan alif lam. Faham tak? Tu. Jadi kebiasaannya kalaulah ulama nak memaksudkan Ibnu Arabi situ ialah Imam Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Faqih Al-Maliki, maka dituliskan namanya dengan Ibnul Arabi bil alif lam. Wa fis tsani, ni atah berkata fil awal. Wa qad yufraku bainahuma fayuqalu fis tsani Ibnu Arabiyyin. Ibnu Arabiyyin biduniha, dengan ketiadaannya, dengan tanpa alif lam. Jadi kalau ulama nak menunjuk kata ini perkataan Muhyiddin Ibn Arabi As-Sufi, maka ulama akan tulis Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnu Arabi itu Muhyiddin As-Sufi. Kalau Ibnul Arabi, maka kena Imam Al-Faqih Al-Maliki. Imam Abu Bakar Al-Faqih Al-Maliki. Habis. Qauluhu qaulul musannifi wa atala, dan telah membicara panjanglah oleh Imam Sanusi. Wa atala, dan telah memanjanglah ia Imam Sanusi fi syarhil kubra, dalam kitab syarah kubra, fi raddi ala man yaqulu bi kifayati taklid. Ilah tu maknanya fi raddi ala man yaqulu bi kifayati taklid. Hingga akhir mana
pada menolakkan di atas mereka yang berkatalah ia mereka, yakni ulama, dengan memadakan taklid. Hasiluhu, ialah kesimpulannya, ma atala bihi, barang yang telah dipanjangkan oleh Imam Sanusi bihi, dengan dia, dengan ma, dengan barang, fihi, padanya, yakni fi syarhil kubra, di dalam kitab syarah kubra, ma'aziyadati tawdihin, serta ditambahkan penerangan. Ini oleh Syekh Imam Ibrahim Baijuri. Jadi Imam Ibrahim Baijuri dia tambah ke sikit penerangan. Mana khabar ni? Annaman, tu khabar bagi hasilu. Ialah sesungguhnya man, mereka ulama, qala, yang berkatalah ia man, bikifayati taklidi, dengan dimemadakan taklid itu, ihtajjat, berhujjahlah. Man tadi tu, mereka ulama tu yang mengatakan cukup dengan taklid saja dengan pada iman. Ihtajjat, berhujjah, membuat hujjah lah kita kata, bi umurin, dengan beberapa perkara. Jadi ulama yang mengatakan tak payah mengaji lah ilmu tauhid, cukup dengan taklid ni, dia ada hujjah ke? Hujjah yang kesa biber apa perkara. Mana biber apa perkara? Ahaduha, satu minal umur, satu daripada biber apa perkara. Ini hujjah ulama yang mengatakan iman cukup dengan taklid. Nanti Syekh Ibrahim Baijuri jawab. Bawah nanti. Hujjah yang pertamanya mana? Kata fuq yang mengatakan memada taklid pada iman, dia kata mana? Anna sahabata radhiyallahu anhum, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, meredalah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu sahabat, mati mereka itu sahabat Nabi, walam pada hawaul hal, lam padahal tidak, ya'rifu mengenal mengetahui mereka itu sahabat Nabi, al-jauhara wal arada, akan perkataan jauhar dan arad. Itu hujah dia. Itu sebiji sama macam dalam kitab ni. Mana kitab tu? Sebiji sama macam dalam kitab ni. Kitab Imam Abu Hasan Asy'ari, Istihsan, Risalatu Istihsan Khawdi fi ilmil kalam. Risalah istihsan maknanya dibilang elok, dibilang molek, al-khawdi, mendalami, fi ilmil kalam, pada ilmu kalam. Tu dalam ni Imam Abu Hasan Asy'ari dia jawab dah rupa-rupa orang hok kecek lagu ni. Kita tengok sikit ni. Dia kata kan, amma ba'du fa inna ta'ifatan minan nasi ja'alul jahla ra'sa malihim. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, sesungguhnya satu puak daripada manusia tu, ja'alu, telah menjadilah oleh mereka itu, al-jahla, akan kebodohan tu, ra'sa malihim, ialah kepala modal bagi mereka itu. Ni buat modal dengan bodoh. Ada satu puak manusia ni modal dia bodoh. Gitu kecek mudah. Wa thaqula alaihim an-nazaru, dan memberatilah di atas mereka itu oleh tilik, wal bahsu anid-din, berat bagi mereka nak tilik pada dalil dan nak bahas daripada agama ni berat. Wa malu, dan telah mencenderunglah mereka itu ila takhfifi wat taklid, kepada meringan-ringankan agama, urusan akidah, wat taklid, dan mencenderunglah oleh mereka itu manusia ni kepada taklid. Taklid lah. Wa ta'inu, dan mentahmah jahat alaman fattasha usuluddin, dan telah mentahmah jahatlah mereka itu di atas mereka yang bersungguh-sungguh mengajar daripada ilmu usuluddin. Wa nasabuhu, dan telah menisbahlah oleh mereka itu akan diaman fattasha, mereka yang bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu usuluddin ni, ila dhalali. Kata orang-orang hendak mengajar tauhid 420 tu sesat lah ke tu.
Wa za'amu, dan menyangkalah oleh mereka itu fuq yang menjadikan bodoh sebagai kepala modal dia, annal kalama, akan bahawa sesungguhnya perbincangan fil harakah, pada masalah gerak, wasukun diam, itu orang panggil aqwanul arba'ah. Nah, wal jismi wal aradi wal alwan wal akwan wal juz'i wat tufrati wa sifatil bari azza wa jalla bid'atun wa dhalalatun. Tengok. Duk cakap tentang arak, jisim, harakah, gerak, diam. Nah, alwan, warna-warna, itu satu jumlah daripada arak. Nah, tu akwan. Nah, satu hukum daripada hukum arak. Nah, juzu, jawhafiri. Nah, ikutlah istilah-istilah dalam ilmu usuluddin ke, dikatakan sesat, bid'ah, dalalah. Wa qalu, ia kata, lau kana zalika hudan wa rasyadan latakallama fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu wa ashabuhu. Ada. Kalaulah ngaji tauhid ni ialah hidayah, petunjuk, nescaya Nabi pun bercakap juga padanya oleh Nabi SAW, dan khalifah-khalifah pun mengajar juga sebab 20. Sahabat-sahabat Nabi pun kecek juga jirin, jisim, arak, jauhar. Hujah dia dekat sini. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta takallama fi kulli ma yuhtaju ilaihi min umuriddin wa bayanan syafian. Artinya pendek katanya, fak dia ni berhujah sesaknya ataupun tak perlunya mengaji ilmu tauhid ni sebab apa? Sebab zaman Nabi tak kecek perkataan arak, jirim, jisim, jauhar, harakah, sukun, akwan. Nah, jauhar firi. Nah, zaman Nabi tak ada, sahabat tak kecek. Nah, kita ambil jawapan Imam Abu Hasan Asy'ari. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, al-jawabu anhu min salasati aujuh. Nak jawab hujah orang cakap lagu tu ada banyak, 3. Kita ambil ya. Pertamanya mana? Ahaduha, satunya qalbus su'ali alaihim. Tukar balik soalan di atas mereka. Bila mereka kata bahawasanya sahabat Nabi tak cakap jauhar, jirim, jisim, Nabi tak cakap pun jauhar, jirim, jisim, arak. Betul tak? Jadi kita nak berhujah dengan orang lagu ni, qalbus su'ali alaihim. Tukar balik soalan tu di atas mereka. Orang panggil lipat balik. Cara dia berhujah tu kita guna cara tu juga. Itu berak. Lagu mana? Bi ayyuqala, dengan sekira-kira bahawa dikatakan, kata lagu ni, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul aidan, Nabi pun tak kata juga, innahu, sesungguhnya, man bahasa an zalika, barang siapa yang membahaskan daripada demikian itu, harakat, sukun, jisim, arak, jauhar, jauhafiri, al-akwan, al-alwan. Nabi pun tak kata barang siapa yang duk bahas-bahas perkara tersebut, wa takallama fihi, dan kecek pada perkara tersebut, faj'aluhu, maka jadilah kalian semua akan barang siapa yang bercakap istilah-istilah ilmu usuluddin ni mubtadi'an dhalan. Ada tak Nabi kata gitu? Ada Nabi kata barang siapa yang mendengar orang mengajar ilmu sifat 20, duk sebut perkataan harakat, sukun, jauhar, jirim, arak, jisim, jiring, jauhar, firi, alwan, akwan, ikutlah istilah-istilah kamu tasih, kamu fasih ikut. Maka hendaklah kalian menjadikan mereka itu fuq sesat, fuq bid'ah. Ada hadis Nabi itu? Ada. Dalam Bukhari, Muslim ada. Sunan Sittah ada. Tengok. Faqad lazimakum an takunu mubtadi'atan dhalalan. Maka sesungguhnya melazimi kamu tu bahawa adalah kalian semua tu jadi orang mubtadi'ah dhalalah juga. Sebab apa? Izqat takallamtum fi syai'in lam yatakallam fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya kalian tu berkata-kata pada sesuatu yang tidak diberkata padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada cakap tak? Jangan mengaji ilmu tauhid, jangan mengaji sifat 20. Ada tak? Tiba-tiba awak bercakap, jangan mengaji ilmu tauhid, jangan mengaji sifat 20. Ada Nabi cakap gitu? Tiba-tiba kamu bercakap gitu. Bukan ke bid'ah tu? Bercakap benda yang Nabi tak bercakap, lari benda yang Nabi tak lari.
Tengok. Ni panggil ad-dalilu hadza kama lazimana lazimakum. Nah, orang yang berhujah dengan bahawasanya sahabat Nabi tak cakap tentang ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni. Maka kita jawab balik. Nabi dan sahabat pun tak royak kata jangan mengaji ilmu tauhid. Jadi jangan buat benda hak Nabi tak buat, jangan cakap benda hak Nabi tak cakap, jangan kecek benda hak sahabat tak kecek, jangan kecek benda jangan buat benda hak sahabat tak buat. Jadi kamu pun buat benda hak Nabi tak buat, kamu cakap benda hak Nabi tak cakap, kamu bercakap kalau hak sahabat tak cakap. Itu lagu tu. Putar balik. Itu satu daripada jawapan. Sedap kita ni. InsyaAllah nanti ada masa itu kita buat daurah. Ni molek ni. Risalah Istihsanil Khawdi fi ilmil kalam. Risalah menuntuti elok molek mendalami pada ilmu kalam. Karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Itu. Sebenarnya perkataan-perkataan jahat orang-orang yang menahmuhkan pengajian ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin ni sebenarnya telah dijawab dah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan dalil akalnya, dengan Qurannya, dengan hadis siap. Ada lagi tak ni? Kita tengok semulalah. Itu hujah pertama. Jadi walam ya'rifu, padahal tidak mengenal lah mereka itu sahabat Nabi al-jauhara wal arada, akan jauhar dengan arak. Tengok. Maka sebab tu tak payahlah ngaji, taklid cukup lah. Tengok. Saniha, keduanya ay minal umur. Keduanya daripada beberapa perkara yang dibuat hujah oleh golongan yang mengatakan memada taklid. Tak payah ngaji tak apa. Ialah manukila an ba'dis salafi, barang yang dinakalkan daripada sebahagian ulama salaf. Tu gapo manukila? Bayan pada kata ma. Min annahu, daripada bahawa sesungguhnya qala, berkatalah oleh ba'dus salaf, sebahagian orang salaf. Gapo dia kata? Orang salaf dia kata gini, alaikum ay ilzam alaikum, wajib atas kamu bidinil ajaizi, wajib atas kamu dengan agama ajaiz. Apa ajaiz? Ajuz, orang tua. Tu. Jadi kinayah daripada apa? Orang tua ngaji ala qada gitulah. Bukan duk sungguh mikir perah otak nak. Ngaji bila-bila tidur dekat dinding pos Superman gitu. Tengok orang tua di surau masjid gua nak ngaji. Nyanda dinding ngango bila-bila titik elevasi nak tunggu isyak masuk. Lagu tu orang tua. Jadi dia buat hujah perkataan orang dulu cakap alaikum bidinil ajaizi, ai ilzam alaikum, wajib atas kamu bidinil ajaizi, berada dengan agama orang-orang yang tua-tua. Apa orang tua? Ajuz, artinya orang yang tak erti dalil, orang yang lemah daripada mengetahui dalil. Tengok, ada ulama salah dulu suruh kita duduk jadi agama kita ni seperti orang tua. Mana? Tak erti dalil. Itu maksud. Wa an Umarah ni atas berkata an ba'di salam. Pasal sepapak baru saniha, keduanya daripada beberapa umur, beberapa perkara, manukila an Umar bin Abdul Aziz, barang yang dinakalkan daripada Umar bin Abdul Aziz. Barang yang dinakalkan daripada Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayyah, cuci ataupun cucu, cicit kalau tak silap, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menjadikan dia ni sebagai khalifah ar-rasyidin yang ke-5 atau yang ke-6. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ar-rasyidin yang ke-5 atau yang ke-6. Gitu. Tu adil lah dia ni. Adil, wara', alim. Itu. Annahu, bahawa sesungguhnya qala, berkata oleh Umar bin Abdul Aziz, li rajulin, kepada seorang laki-laki. Laki-laki mana? Sa'alahu, yang telah menanyalah ia laki-laki
hu akan dia Umar. Tanya tentang apa? Anil ahwa'i, tentang fuak-fuak ahlul ahwa. Mana ahlul ahwa ni fuak-fuak ikut hawa nafsu dia panggil. Itu ahlul ahwa. Jadi ada rojo tu, ada rojo, ada rogo dia panggil dekat sini. Kalau orang Arab sini panggil rogul. Ya rogul. Jin ya tu jadi go. Kalau mungkin Mesir panggil ya rogul. Sudah aku rogul apa pula? Nah, rogul tu rojo lah, laki-laki. Nah, ada satu orang laki-laki tanya kepada Sayyidina Umar tentang ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Lalu Sayyidina Umar jawab, alaika bidinis sabi, ai ilzam alaika, wajiblah atas engkau dengan agama budak-budak allazi fil kitabi, yang terkandunglah agama budak ini dalam kitab, yang ini Al-Quran itu masuk kitab sini. Itu artinya apa? Tak payah dalai-dalai sangat bahas. Wa dinil a'rabi, ni atah pada kata dinis sabi. Nah, ai ilzam alaika bidinil a'rabi, wajib atas engkau tu dengan agama a'rabi. A'rabi ni mana orang badui, orang Arab kapur. Orang Arab kapur tak ada sekolah, tak ada reti, tak ada ngaji, ada tu wadak ma siwahu, dan tinggallah barang selain daripadanya. Ini kinayah daripada kata dak payah khaud fi ilmil kalam. Tak payahlah al-khaud fi ilmil kalam. Tak payahlah al-khaud fi ilmil kalam. Tak payahlah mendalami pada ilmil kalam. Mana ngajilah agama supaya budak-budak, ataupun ikutlah cara orang Arab badui, orang Arab panggil kapung, orang darat ulu Kalaiban. Nah, tak reti apa. Gitu ke maksud dia? Nanti dulu. Nanti Syekh Ibrahim Bajuri jawab. Tu dijawab nanti bawah. Amma tsani fakadzalika idzal muradu bil amri bitamassuki bima ajma'u alaihi salafus salih hatta wasala ilaihi, itu bawah. Wa hukiya. Lagi. Ini masih lagi asani ni. Wa hukiya, dan dihikayatkan. Siapa hikayat tak tahu lah tu. Kena gicik tengoklah siapa yang menceritakan ni, yang menghikayatkan cerita ni. Wa hukiya, dan dihikayatkan, diceritakan, diciterakan dia panggil. Anil Fakhri, daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Fakhri ni mana? Al-Fakhruddin Ar-Razi, imamun mutakallimin. Annahu, bahawa sesungguhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi qala, telah berkata ia Fakhruddin Ar-Razi inda mautihi, ketika nak matinya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikatakan Allahumma imanal ajaizi, ya Allah, iman yang iman orang tua, maknanya Allahumma rzuqni, ataupun Allahumma ja'alni, Allahumma i'tini. Boleh rakalah takdirlah. Ya Allah, ya Tuhan, rezekikan aku, jadikan akan aku, berikan akan aku imanal ajaizi. Bagi maf'ul, bagi PN yang dihazaf. Imanal ajaizi itu maf'ul bagi PN yang dihazaf. Allahumma rzuqni, Allahumma ja'alni, Allahumma a'tini. Boleh belakang tu nak takdir mana pun. Ya Allah, ya Tuhan, rezekikan daku, jadikan daku, berikan daku akan iman orang tua-tua. Tengok. Ini dalil dia kata. Tak ada wajib kali ngaji ilmu suluding ni, ilmu kalam ni. Tu orang tua-tua ke mana tadi, macam tadi. Tak ada erti dalil apa. Duk ngaji bila-bila dengar tukar takir orang duk bahagia ni, duk bahagia tu. Ni. Orang cerita bahagia ni, cerita bahagia tu orang tua. Ngoyak weh. Payah pahal sikit. Tak ada arah dah. Habis. Salisuha, ketiganya daripada beberapa perkara yang dibuat hujjah oleh kelompok ulama yang mengatakan memada dengan taklid. Yang ketiganya apa? Anna ba'dal muqallidin, sesungguhnya sebahagian muqallid, sebahagian orang yang pok turut dalam akidah ni, katanya dia qad yakunu qali taklid, terkadang adalah ia aqwa i'tiqadan, lebih kuat nisbah pegangan mimman nazara fi ilmil kalami, berbanding orang mimman
daripada mereka, yang ini berbanding dengan mereka, Nazara yang menilai la Yaman fi ilmil kalami. Ni pun jadi buat hujah juga. Dia kata ada juga mukallid pok tu orang ni kadang-kadangnya email dia lebih kuat daripada tok guru ngajak usuluddin. Nya buat hujah lah gitu. Nah? Tu. Jadi inilah hujah dia. Nak kata apa? Nak ayatnya tak payah ngaji, cukup taklid. Berat lagu tu. Habis itu. Maka kata Imam Ibrahim Baijuri, ni perkataan Imam Ibrahim Baijuri ni. Bukan perkataan man qala bi kifayati taklid ihtaja tu bukan. Lalu kata Imam Ibrahim Baijuri, wala yakhfa, dan tidak tersembunyi fasadu, oleh kerosakan, kepunahan, ma tamassaka, barang yang ni dalil, tamassaka yang berpeganglah ia man qala tu bihi, dengan dia, dengan ma barang yang ni dalil, ala kulli muwaffaqin, di atas tiap-tiap orang yang dapat taufik. Jadi kalau orang tu dapat taufik daripada Allah, 3 hujah yang dibuat hujah oleh golongan yang mengatakan cukup taklid saja dalam bab iman, tak tersembunyi hujah ni, hujah yang rasa. Itu perak. Tu. Pas lagu mana jawabnya? Amal awwalu wallahu a'lam. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, nas'aluka wa lima salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifah tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna biha amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah 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 Allah. Tak ada. Mata yang nyala umur. Tak tidur. Ya. Ni kelipah orang mana? Tidur tu. Tidur. Tidur duduk sini. Kemarin tidur awal dah. Tidur. Tengok Yusuf. Orang yang duduk sini gimana pula Yusuf? Macam mana? Tak apa. Aduh lah. Allah, ni nyanyi ni, yang main. Spin.